Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kursus EDUP 2072 Falsafah dan Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia, pada kali ini kami akan membentangkan analisis perkembangan sistem pendidikan dan falsafah pendidikan di Malaysia. Oleh itu, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah yang amat kami kasihi, Madam Lucy Gawis. Jadi untuk pembentang yang pertama ialah Ustaz Afif bin Abdul Razak, dan pembentang yang kedua ialah Ustaz Swardi bin Abbas, dan yang ketiga ialah Ustaz Muhammad Fadil bin Ahmad Takri. Jadi kita teruskan kepada pembentang yang pertama, iaitu Ustaz Afif bin Abdul Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif bin Abdul Razak. Saya akan membentangkan sistem pendidikan terkini. Baik, pengenalan. Dasar pendidikan adalah paling penting dalam sesebuah sistem pendidikan. Dasar pendidikan amat penting sebagai panduan untuk melaksanakan sistem pendidikan. Tanpa dasar yang jelas, sistem dan pelaksanaannya tidak akan tersusun rapi, terumbang-ambing dan tidak tentu arah. Dasar sesuatu sistem pendidikan mestilah berpaksikan falsafah yang jelas. Sistem pendidikan terkini, kategori institusi kerajaan terbahagi kepada beberapa institusi. Antaranya yang pertama, pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah ini diberi pendidikan kepada murid yang berumur dari 4 tahun hingga 6 tahun. Kemudian selepas tamat prasekolah, sambung pula kepada pendidikan rendah. Pendidikan rendah itu ialah murid-murid antara berumur dari tahun 1 sehinggalah tahun 6. Pendidikan rendah terbahagi kepada dua jenis sekolah, iaitu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan, seperti sekolah jenis kebangsaan Cina ataupun sekolah jenis kebangsaan Tamil. Baik, kemudian pendidikan menengah. Pendidikan menengah itu ialah pendidikan yang selepas daripada pendidikan rendah. Pendidikan menengah terbahagi kepada 3 peringkat sekolah, 3 jenis sekolah. Yang pertama, sekolah akademik. Yang kedua, sekolah teknik dan vocational. Dan yang ketiga ialah sekolah kebangsaan agama. Sekolah menengah ini terbahagi kepada 2, iaitu menengah rendah dan menengah atas. Menengah rendah itu ialah dari tingkatan 1 sehingga ke tingkatan 3. Manakala menengah atas iaitu dari tingkatan 4, 5 dan 6. Kemudian pendidikan lepas menengah. Pendidikan lepas menengah ialah pendidikan yang selepas daripada habis peringkat sekolah, sama ada sebagai contoh Institut Kemahiran Mara ataupun Politeknik dan seumpamanya. Institusi pendidikan lain di peringkat persekolahan. Selain daripada institusi sekolah tadi, ada institusi pendidikan lain di peringkat persekolahan, iaitu sekolah pendidikan khas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Madam Lucy, saya Swardi bin Abbas akan membentangkan analisis kritikal perkembangan sistem pendidikan. Okey, baik. Kita akan sentuh yang pertama, di era sebelum kedatangan Barat. Yang pertama, perkembangan pendidikan masyarakat Melayu tradisional,
yaitu masyarakat ketika itu pendidikan tidak formal. Masyarakat berstruktur raja, pembesar, rakyat jelata, pendatang. Perjuangan untuk melangsung hidup, bakti kepada tanah Melayu, cinta tanah air, mengekalkan budaya dan warisan di tanah Melayu. Era kedatangan Barat, Portugis dengan British. Yang kedua yaitu perkembangan pendidikan era penjajah 1511 hingga 1957. Strukturnya telah berubah, yaitu elit, bangsawan, rakyat, pertengahan, rakyat bawahan. Pendidikan sekadar ada sahaja, mengekalkan budaya, warisan berdasarkan kaum, mengabaikan keharmonian masyarakat, menyekat pengetahuan tentang negara, menerap ideologi penjajah, kebangkitan patriotisme di tanah Melayu, yaitu orang Melayu bangkit ingin merebut kembali tanah Melayu ketika itu. Baik, seterusnya yang ketiga, perkembangan pendidikan era kemerdekaan, yaitu kita bebas daripada penjajah Barat. Yang pertama, apa yang berkembang dalam pendidikan, masyarakat majmuk diwujudkan, yaitu India, Melayu, dan Cina. Perpaduan dan kesefahaman kaum wujud. Yang ketiga, kompromi antara kaum, yaitu di mana kewarganegaraan pun diwujudkan, di mana golongan India dan Cina mendapat kewarganegaraan, kedudukan Raja Melayu, kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi, dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang paling utama ketika itu dan sehingga kini. Yang keempat, perkembangan pendidikan selepas kemerdekaan, yaitu 1957 hingga 1970, di mana kita lihat perkembangannya melalui kronologi peristiwa perkembangan, yaitu wujudnya rancangan-rancangan. Yang pertama, Melaya merdeka pada 31 Ogos 1957, laporan Rahman Talib. Pada tahun 1960, pendidikan rendah percuma diwujudkan, peperiksaan masuk ke sekolah menengah dimansuhkan, yaitu pada tahun 1964, pendidikan menengah komprehensif atau pendidikan aneka jurusan diperkenalkan. Pada tahun 1965, rancangan Malaysia pertama diwujudkan pada tahun 1960 hingga 1970. Baik. Yang kelima, perkembangan pendidikan dari tahun 1970 hingga 1990, di mana rancangan Malaysia kedua diperkenalkan. Seterusnya rancangan Malaysia ketiga diperkenalkan. Era penyusunan semula sistem pendidikan di Malaysia disusun semula supaya setaraf dengan dunia luar, atau negara-negara luar. Membina identiti masyarakat bersatu padu, menyusun organisasi pendidikan yang selaras, struktur kurikulum pendidikan yang relevan yang dapat dipahami oleh pelajar-pelajar. Baik, yang terakhir yaitu perkembangan pendidikan dari tahun 1990 hingga abad ke-21. Zaman inilah yaitu kita lihat pendidikan untuk kemajuan. Jadi pada era ini pemimpin mula sadar bahwa pendidikan ini boleh mengubah sosial budaya masyarakat kita. Pendidikan berterusan, perswastaan pendidikan, pemurnian FPN ke falsafah pendidikan kebangsaan. Yang seterusnya, pendidikan untuk kemajuan pada abad ke-21. Zaman inilah yaitu memperkasakan pendidikan, membina masyarakat global serta pemikiran setaraf dengan negara-negara luar yang membangun. Yang terakhir, pengantrabangsaan ke arah pendidikan bertaraf dunia minda kelas pertama. Jadi itulah rentetan peristiwa perkembangan, analisis perkembangan pendidikan di Malaysia, bermula daripada awal sebelum penjajahan sehingga kita
di era penjajahan dan sehingga kini, yaitu kemerdekaan kita, perkembangan kita dalam pendidikan sentiasa berkembang hingga ke akhir zaman dan berterusan. Oke, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil bin Ahmad Takri. Saya daripada SK Gudon Menggatal, Kota Kinabalu, Sabah. Hari ini saya akan membentangkan satu tajuk, iaitu perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan di Malaysia. Jadi, kita lihat pada konsep falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama ialah kurikulum pendidikan, yang kedua ialah matlamat pendidikan, yang ketiga ialah dasar-dasar pendidikan. Jadi, matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang pertama ialah untuk melahirkan murid-murid yang berilmu pengetahuan. Yang kedua ialah memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum. Yang ketiga ialah untuk melahirkan murid-murid yang memiliki sahsiah yang seimbang dan juga bersepadu. Yang keempat ialah untuk melahirkan insan yang bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan juga negara. Yang kelima ialah untuk kita melahirkan murid-murid yang mempunyai akhlak yang mulia. Dan yang keenam ialah untuk melahirkan murid-murid yang percaya dan patuh kepada Tuhan. Jadi, ini ialah falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi, usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian, kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Jadi, dalam gambar rajah ini kita dapat lihat falsafah pendidikan kebangsaan ianya bersifat dengan sifat eklektik, iaitu falsafah eklektik bermaksud gabungan atau paduan dari pelbagai sistem dan juga falsafah yang dipilih ataupun falsafah pendidikan yang tercipta dari pelbagai sumber. Contohnya, falsafah pendidikan Islam digabung dengan falsafah pendidikan Barat moden, bergabung dengan falsafah pendidikan Barat tradisional, maka lahirlah falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu falsafah ini amat menitik beratkan kepada intelek, rohani, jasmani dan juga rohani. Jadi kita lihat pula kepada implikasi falsafah pendidikan di Malaysia. Yang pertama ialah untuk meningkatkan kefahaman dan kebolehan membuat interpretasi dengan tepat dalam melontarkan idea-idea perbahasan. Jadi, murid-murid akan dapat memahami dan memberi pendapat-pendapat yang tersendiri dalam sesuatu bidang. Yang kedua ialah untuk meningkatkan kebolehan menakul, iaitu kemahiran berfikir secara analitikal dalam memahami dan menilai sesuatu yang kompleks, iaitu sesuatu yang sangat tinggi, dan mereka mampu untuk berdebat dalam menangani isu-isu semasa di dalam masyarakat atau seumpamanya. Dan yang ketiga ialah untuk meningkatkan keupayaan menakul secara saintikal bagi mengembangkan kemahiran dalam mengolah idea-idea mereka secara bersepadu dan juga sistematik. Seterusnya kita dapat lihat
Implikasi falsafah terhadap pendidikan yang keempat ialah untuk membina keupayaan pemikiran yang kritis untuk meningkatkan tanggungjawab bagi memahami dan juga menilai semua idea dengan sangat berhati-hati. Yang kelima ialah untuk meningkatkan kemahiran membuat keputusan tentang moral dan estetika dan meningkatkan kesedaran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membuat penilaian. Yang keenam ialah untuk meningkatkan keupayaan penakkulan etika dalam membuat keputusan yang rasional ke atas isu-isu. Baiklah, kita lihat pula kepada perkembangan falsafah pendidikan di Malaysia, iaitu ianya bermula pada era masyarakat Melayu tradisional. Jadi, yang kedua ialah pendidikan era di zaman penjajahan. Yang ketiga ialah pendidikan era kemerdekaan, pendidikan pasca kemerdekaan. Kemudian diteruskan lagi dengan rancangan Malaysia yang pertama, rancangan Malaysia yang kedua, rancangan Malaysia yang ketiga, dan pendidikan untuk membentuk jati diri. Kemudian pendidikan untuk kemajuan yang terakhir yang berlaku pada hari ini yang kita amalkan ialah pendidikan untuk kemajuan pada abad yang ke-21, iaitu dengan memperkasakan pendidikan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.